Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 16 Disember 2023, negara kita telah digemparkan dengan satu kes bunuh melibatkan seorang pensyarah wanita teknologi elektrik Kolej Vokasional Miri. Mangsa yang bertugas di Miri, Sarawak pulang ke Semenanjung untuk bercuti dan meraikan majlis perkahwinan adik iparnya. Waktu itu, mangsa pasti tidak menyangka yang dia akan pulang buat selama-lamanya ke negeri abadi. Mangsa kes bunuh Nurul Quraisya Zulkafli berusia 33 tahun telah tular di media massa, lebih-lebih lagi apabila mengetahui si pelakunya adalah seseorang yang disayangi oleh mangsa sendiri, iaitu suaminya Izzat Saad berusia 38 tahun. Suspek yang membunuh mangsa telah ditahan oleh pihak polis. Pada hari yang sama, mangsa dilaporkan meninggal dunia. Suspek dan mangsa baru berkahwin pada April 2023, iaitu kira-kira 8 bulan sebelum kejadian, dan terpaksa menjalani kehidupan rumah tangga secara pasangan jarak jauh PJJ apabila suspek tinggal di Shah Alam manakala mangsa bekerja di Miri. Mereka juga belum mempunyai cahaya mata hasil perkahwinan tersebut. Lalu, apa sebenarnya yang telah terjadi kepada mangsa? Ini adalah kisahnya. Pada 16 Disember 2023, mangsa telah dibawa ke Hospital Shah Alam kira-kira pukul 5.33 pagi untuk mendapatkan rawatan dan dihantar sendiri oleh suspek. Apabila ditanya oleh pegawai perubatan yang bertugas, suspek mengatakan yang isterinya secara tiba-tiba tidak sedarkan diri susulan mengalami sawan di rumah mereka. Pegawai perubatan yang bertugas dengan segera memberikan rawatan kepada mangsa, namun mangsa disahkan meninggal dunia semasa dirawat. Bagaimanapun, pemeriksaan awal ke atas wanita berusia 33 tahun itu mendapati terdapat kecederaan fizikal di beberapa bahagian tubuhnya dan tidak selari dengan jawapan yang diberikan oleh suami mangsa. Pihak hospital kemudian membuat laporan kepada pihak polis bagi melaporkan kejadian dan untuk meneruskan dengan proses bedah siasat bagi mengetahui punca sebenar apa yang telah terjadi kepada mangsa. Polis yang mendapat laporan segera melakukan siasatan dan bertindak atas maklumat tersebut. Pada 12.49 tengah hari, suspek telah ditahan di Hospital Shah Alam dan dibawa ke ibu pejabat polis untuk disoal siasat. Manakala keluarga mangsa masih dalam keadaan terkejut dan menyerahkan siasatan sepenuhnya kepada pihak polis. Seorang ahli keluarga mangsa yang enggan dikenali berkata dia menerima kabar duka berhubung kejadian itu ketika sedang bekerja sekitar 8 pagi. Pada waktu itu, dia hanya diberitahu bahawa mangsa sudah meninggal dunia dan diminta hadir ke Hospital Shah Alam. Mereka sekeluarga juga memang masih tidak percaya dengan apa yang telah terjadi memandangkan mangsa baru pulang dari Miri dan mereka amat berharap polis dapat menjalankan siasatan menyeluruh. Lelaki itu berkata mangsa merupakan anak kedua daripada 3 beradik. Sewaktu berada di Jabatan Forensik Hospital, pihak pemberita sudah membanjiri tempat itu dan berusaha untuk mendapatkan kenyataan dari keluarga mangsa tentang apa yang telah berlaku. Jenazah Allahyarhamah Nurul Quraisya telah dituntut oleh keluarganya pada petang hari yang sama 16 Disember 2023 selepas selesai proses bedah siasat dan dikebumikan di kampung halaman ibunya, iaitu di Tanah Perkuburan Islam Kampung Sungai Kembung, Pulau Indah. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Muhammad Iqbal Ibrahim berkata ketika disoal siasat, suspek berusia 38 tahun itu pada mulanya memberitahu bahawa dia membawa isterinya itu ke hospital selepas isterinya tidak sedarkan diri kerana mengalami sawan. Bagaimanapun, tembelang suspek yang bekerja sendiri itu terbongkar apabila mendapat tekanan dari pegawai penyiasat, lebih-lebih lagi apabila terdapat kesan kecederaan pada badan mangsa. Hasil siasatan pihak polis mendapati suspek telah membunuh mangsa dengan memukulnya menggunakan dumbbell. Pada hari kejadian, berlaku pertengkaran antara pasangan suami isteri itu berpunca dari perasaan cemburu suspek terhadap isterinya. Pertengkaran yang biasa akhirnya bertukar menjadi semakin ganas apabila suspek gagal menahan perasaannya lalu mengambil dumbbell yang terdapat di rumah lalu melakukan aksi kejamnya terhadap mangsa. Selepas soal siasat, pihak polis kemudian telah dibawa ke rumah suspek yang dipercayai menjadi lokasi kejadian dan merampas dumbbell yang digunakan suspek untuk membunuh mangsa. Semakan polis juga mendapati suspek mempunyai 2 rekod lampau kes pukul dan dadah. Malah hasil ujian saringan air kencing mendapati suspek juga positif dadah jenis metamfetamin. Pada 21 Disember 2023, suspek dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Shah Alam atas pertuduhan membunuh mangsa. Izzat Saad mengangguk tanda faham selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan dan tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada lelaki itu kerana kes bunuh berada bawah bidang kuasa mahkamah
Mahkamah Tinggi. Dia didakwa menyebabkan kematian Nurul Quraisyah Zulkafli di sebuah rumah di Jalan Congkak, Seksyen 32, Shah Alam pada kira-kira pukul 10.30 malam 14 Disember 2023 hingga 10.30 pagi 16 Disember 2023. Dia dituduh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara selama tempoh tidak lebih 40 tahun dan sebatan tidak kurang 12 kali. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Saidah Fasihah Cik Yusof, manakala tertuduh diwakili Peguam Rezal Mazli Abdul Muin. Magistrate Farah Rosnan menetapkan 19 Februari 2024 untuk sebutan semula kes dan penyerahan laporan bedah siasat serta forensik. Kes ini masih dalam perbicaraan dan diharapkan suspek mendapat hukuman setimpal dengan perbuatan kejamnya itu. Sayang sekali apabila kegembiraan si isteri untuk pulang bertemu dengan insan-insan yang disayangi berakhir dengan dia pergi meninggalkan mereka buat selama-lamanya dengan cara yang begitu tragis. Salam takziah kepada keluarga mangsa. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah Nurul Quraisyah. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.